orang dah mula berani menghina dan mencaci maki Islam, dan dia sendiri orang Islam. Kita jangan rasa lemah semangat bila kita tengok semua musuh menyerang umat Islam. Sebab bila kita tengok hadis malam ni sekejap lagi, rupa-rupanya akan datang satu masa yang hampir seorang daripada keturunan Nabi Muhammad, Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam, dan kata Rasulullah, ada 4 orang yang pernah memerintah bumi, pemerintahan yang paling besar, mukminan wa kafiran, 2 orang mukmin dan 2 lagi kafir. Ammal mu'minan, kata Nabi, adapun 2 orang yang beriman kepada Allah dan memerintah bumi ini, pertamanya Sulaiman alaihissalam, dan yang keduanya Zulqarnain alaihissalam. 2 ni beriman, subhanallah, dan 2 lagi adalah kafir. Kata Rasulullah, yang pertamanya Namrud dan yang keduanya Bukhtanasar. Wilayah mereka sangatlah luas. Orang yang duit dia banyak, kerajaannya luas, tenteranya kuat, dalam keadaan dia fasik dan kafir, tidak beriman kepada Allah, itu banyak. Tapi bila jumpa 2 orang dalam keadaan Allah memberikan pemerintahan utara ke selatan, barat ke timur, di bawah taklukannya, dalam keadaan dia yang paling beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu jarang berlaku. Macam Nabi Sulaiman lah, dia memerintah bukan sahaja utara, selatan, barat ke timur, bahkan alam jin dan manusia. Nabi Sulaiman ada kapal, di atas kapal itu 600,000 orang, jin dan manusia yang hebat. Kemudian kapal itu akan dipayungi oleh burung-burung, kemudian menggerakkan kapal tersebut. Punyalah hebat. Walaupun dia raja, dialah yang paling kaya di kalangan manusia ketika tu, tentera dialah yang paling kuat, segala-galanya. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, apabila melihat nikmat itu, dia kembalikan keseluruhan nikmat itu kepada Allah dengan perkataannya, hadza min fadli rabbi. Subhanallah, hadza min fadli rabbi, kata Nabi Sulaiman, ini semua kelebihan dari Tuhanku. Itu 4 orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mana kalian melihat setiap inci alam ini dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman, daripada yang tak ada pangkat sampailah yang paling tinggi pangkatnya, daripada yang tak dikenali sampailah yang paling terkenal, daripada yang miskin sampailah yang paling kaya, kesemua berlumba-lumba membuat kezaliman, kejahatan dan pembohongan. Ketika itulah kalian akan melihat cucuku, cicit dan keturunanku, kata Rasulullah, beliau akan keluar. Fayamla'uha qistan wa adla, dan dia, cucu Rasulullah itu, akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan dan keberkatan. Maksudnya, Ustaz, tak ada siapa mencuri? Tak ada siapa mencuri lah zaman itu. Subhanallah, tak ada jenayah, tak ada. Hari ini 2017, 10 minit seorang anak luar nikah di Malaysia. Maklumat Jabatan Pendaftaran Negara, 10 minit seorang. Bukan zina, lahir. Kalau tanya 10 minit berapa berzina, boleh mencecah angka 1000. Lahir anak 10 minit seorang. Sampai ke hari ni
Dan di Malaysia sudah ada lebih kurang 520,000 orang anak tidak sah taraf. 0,5 juta. Zaman Al-Imamul Mahdi menjadi khalifah, dia khalifah. Parti tak banyak dah waktu tu tuan-tuan. Satu ya. Parti Imam Mahdi sedunia. Tak ada siapa ada pilihan. Malam ni banyak macam-macam pilihan. Yang nu kata sini ni, sampai kita tak tahu nak beza dah. Orang awam, nak undi mana ni. Subhanallah, ni zaman orang jadi tak boleh nak beza, nak cari kebenaran sudah menjadi terlalu samar. Dia akan sampai satu zaman ini khalifah kepada umat Islam, bahkan khalifah yang akan memerintah alam ini. Bukan dia perintah orang Islam saja. Zaman itu seluruh manusia akan tunduk dengan Islam. Maksudnya harapan itu cerah. Cuma yang Allah akan soalkan ialah apakah setiap daripada kamu menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan kapasiti masing-masing, dengan kemampuan masing-masing untuk membangkitkan Islam, untuk menjulang Islam, untuk mempertahankan umat Islam. Buat atau tidak kerja. Allah tak tanya duk zaman siapa. Duklah zaman siapa pun, zaman Fir'aun kah kamu, zaman siapa pun yang memerintah, Allah tanya apakah yang kamu lakukan kepada Islam dan umat Islam. Buat tuan. Jadi malam ni kita cerita tentang Imam Mahdi bukan untuk kita semua tunggu setiap hari. Bila nak main ni? Lambat lagi kah? Itu sebab tu saya mukadimah yang tu tuan, supaya kita faham. Bukan cerita ni untuk kita semua tunggu. Untuk tunggu dan tak buat apa. Oh, maksudnya satu hari Islam mesti memerintah bumi ni. Ya. Dan zaman itu yang Nabi sebutkan tentang Mahdi ini, zaman itu belum berlaku sampai malam ini. Maksudnya hasil dari mukadimah saya buat tadi, kita pun faham kita perlu bekerja dan kita perlu berusaha untuk memartabatkan Islam dan membela umat Islam. Satu. Yang kedua, Imam Mahdi ni, kalau tuan-tuan tanya orang Islam hari ni, tak ada siapa tahu pasal Imam Mahdi ni. Maksudnya tak ramai yang tahu. Kenapa saya sebut tak ramai yang tahu? Sebab di Malaysia ini khususnya, bahkan umat Islam seluruh dunia umumnya, kita di tempat kita ni tuan-tuan, bukan Imam Mahdi, nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah pun tak reti. 2017, yang mana yang cikgu malam ni balik try pergi tanya nanti di kelas, bukan sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah kita kata kotlah tak balik lagi sebagainya. Sekolah menengah, wajib setiap kelas ada wakil minimum 5 orang. Bukan tak solat, tak pandai mengucap syahadah. Anak siapa? Ini bukan Zimbabwe, bukan Senegal. Ini fakta dan statistik yang dilakukan di Malaysia. Semua kelas sekolah menengah di Malaysia mesti ada paling sikit 5 orang dan ke atas. Ada kelas 12 orang, ada kelas 5 orang, ada kelas 7 orang dan begitulah. Kalau mengucap tak boleh, nak kenal Imam Mahdi, Allahu Rabbi, lagilah tak kenal. Itu relate dia tuan-tuan, yang tu fakta yang kedua. Yang ketiga, Imam Mahdi ini ceritanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang menceritakan tentang Imam Mahdi mencapai tahap mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi ni dia lebih tinggi daripada hadis sahih. Kita sebutkan hadis hasan, hadis sahih, atas lagi mutawatir maknawi. Tinggi lagi kedudukannya disebabkan lebih daripada 40 orang sahabat yang meriwayatkan